Di forexfactory.com kita dah baca dulu scanner kita, ada Euro USD nampaknya sedang berlaku kenaikan Euro. Dia swing lah, mula-mula nampak dia nak turun petang tadi lepas tu dia naik balik dengan 0.34%. GU dia masih melemah dengan 0.14%. UJ kata sideways lah dengan 0.12% lah. U-Shave dia naik sebatang lepas tu dia turun balik. Ini mungkin kalau ikutkan bacaan price ni dia nak naik lagi ni 0.19% negatif. Untuk UCAD dia sideways negatif 0.23%. AUD USD ada mungkin dia retest dengan Fing kat belakang ni 0.34% sebelum sama turun. NZD USD dia mungkin buat dia pun sama dekat wave kembang 22 ni, mungkin depa nak sambung buat turun tapi depa nak retest kawasan resistance dulu. Dan seterusnya GJ dia naik sebanyak 0.26%. USD boleh kata malam ni agak sideways lah sekarang malam ni USD. Tapi untuk gold kita dapat lihat dia buat yang Afin teruk lah, dia mungkin ada nak turun, nanti kita akan lihat bersama-sama untuk gold. Okey, pada news yang kena berhati-hati adalah pada malam ni untuk malam ni pada pukul 9.30 malam tadi ada USD high impact news. Sorry, esok. Hari ni kita tak ada ni sangat kita ada 9.30 malam tadi. Untuk news USD kuat tu USD bacaan dia. Siapa yang news trader dia pandai, dia biasalah dah dia daripada hati trade, dia akan gunakan news ni lah untuk trade. Dan esok tuan-tuan kena berhati-hati 3 petang ada news GBP high impact 9.30 malam, Canadian dollar, CPI, USD pula core retail sales 9.30 malam juga dengan retail sales. Bacaan dia akan lebih baik pada minggu lepas, bulan lepas. Sekarangnya bacaan lagi bagus, lebih positif pada USD. Mungkin kita dapat lihat USD akan keluar kuat sekejap sama buat kekuatan. Sekiranya bacaan kat sini warna merah macam ni lah, warna merah kan, dia akan USD akan sambung malam lah. Untuk hari Khamis kita akan ada FOMC meeting pada pukul 3 pagi. So FOMC ni biasanya dia akan effect gold, currency major pair. Jadi tuan-tuan kena hati-hati pada 3 pagi Sekarang ada posisi yang tengah profit tu atau BE. Mana tahu ada dia buat polisi hawkish. Untunglah kalau untuk siapa yang beli USD, siapa yang kalau dovish punya polisi habis lah. Dia akan lawan balik. Seterusnya untuk AUD 8.30 pagi, bacaan dia improvement change adalah tidak, maksudnya 0K, tidak ada berlaku pengurangan daripada bulan lepas. Jadi kemungkinan news tidak bagus untuk AUD unemployment rate pula dijangka sama. Ini kita kena hati-hati. Sekiranya salah satu news ni menunjukkan positif untuk AUD akan kembali strong sebabkan dengan Royal Bank of Australia pun telah naikkan bank interest, dia akan sambung momentum tu lah. Tapi sekiranya dia turun, dia mungkin buat pullback sekejap lah dekat kawasan support zone yang sebelum ni. 9.30 malam ada Philly Fed Financial Index untuk USD. Berhati-hati sebab bacaannya negatif lah. Yang performance claim pun pula dijangka negatif, dijangka berkurang. Jadi bagus untuk USD. Sekiranya betul bacaan ni, USD kata akan sambung kekuatan. Untuk hari Jumaat tidak ada big impact news, jadi tuan-tuan boleh trade macam biasa, cuma berhati-hati sebab ada medium impact news yang warna-warni ni Okay, G20 akan meeting pada hari mula hari Khamis, Jumaat, 2 hari lah dia akan meeting Seterusnya saya akan pass ke C4F untuk tengok beliau buat, kita akan tengok beliau buat currency strength meter. Okay, currency strength meter mana sedang nak trade C4F, bagi sikit. Terbagi bedai Jangan bedai. Elok. Okey. Terima kasih C4F untuk indeks untuk Forex Factory tuan-tuan. Forex Factory orang kata benda yang menjadi salah satu panduan kepada trader-trader di luar sana salah satu mungkin menjadi kegemaran panduan trader-trader di luar sana tu nak tengok news yang mana trade news selalu pakai Forex Factory lah. Okay, so untuk saya akan review untuk currency strength iaitu kekuatan currency pair currency yang ada dekat pasaran kita. Okay, kita ada Euro USD tuan-tuan. Euro USD di mana Euro di sini lebih kuat sebanyak positif 0.41%.
berbanding USD. Okay. Di mana kekuatan dia kalau tuan-tuan lihat hampir 0.5 positif 0.5. Bermaksud kekuatan dia agak-agak kuat lah. Terlampau kuat tak tapi agak kuat. Okay. Sekiranya tuan-tuan lihat dekat ujung tu, okay, dia break dengan body, okay, mana dia bullish candle yang terbentuk tu break dengan body, break yang candle sebelumnya tu kan, mana candle bearish tu, maka dia akan naik ke 1.14 ataupun 1.145. Dia tak boleh naik tinggi sangat, tinggi lagi pun tak nampak macam tak boleh lagi, tak boleh jugalah. Tapi setakat yang kita nampak kalau dia boleh close dengan body area 1.145, insya-Allah area yang boleh dia touch iaitu ataupun BE tuan-tuan boleh letak 1.14. Okey. Alright, itu untuk euro USD. Di mana untuk GU pula positif 0.08%. Bermaksud GBP dengan USD ni graf dia berada dalam keadaan consolidate kalau tuan-tuan boleh tengok macam tu. Dan tuan-tuan boleh lihat ada candle dominan bearish. Okay, bearish. Tak ada satu pun lagi candle yang selepas dia tu punya banyak candle yang break dominan candle itu. Okay. Tiada satu pun, bermaksud keadaan masih lagi consolidate tuan-tuan, consolidate. Adakah ini tanda Consolidate. GU akan turun lagi CFS? Ya, dikatakan macam itulah CFS nah, tapi yang penting kena tunggu dia break dominant candle. Kalau break dominant candle yang bearish tu, okey, maknanya bearish ni kalau dia boleh break lagi kuat dia akan turun, maka dia akan turun sampai 1.34. Itu area yang pertama dia akan touch Dia akan touch. Alright. So UJ tuan-tuan, USD lebih kuat daripada JPY tetapi sedikit sahaja positif 0.9%. Okey, bermaksud okey USD ni kalau dengan JPY ni kalau tuan-tuan lihat bermain dalam keadaan candle yang kecil. Kekuatan tu tidak orang kata apa, tidak terlampau kuat di mana sebelah dia tu ada candle bearish yang sangat-sangat kuat. Jadi keadaan macam ni saya lihat dia reject pada 115 di kawasan candle kapit ataupun kawasan key level di mana rejection itu agak logik, agak kuat Kalau kita tarik trend line pun kita akan nampak dia sudah reject trend line. Okey. Jadi untuk pergerakan ini dia masih boleh naik tapi tidak terlalu jauh lah untuk masa sekarang kita lihat. Okay, lebih kurang dalam 116.3 lebih kurang macam tu. Okay. Kekuatan kenaikan itu tidak terlalu kuat. Jadi untuk minyak jadi tuan-tuan boleh lihat okey. Di sini kita boleh lihat penurunan berlaku pada graf juga penurunan berlaku pada candle lebih kuat dan di sini menunjukkan negatif 3.49%. Maksud dia punya minyak tu lagi kuat minyak tu lagi lemah daripada USD kan, di mana USD lebih kuat, jadi berlaku penurunan. Jadi penurunan tu tuan-tuan kalau tuan-tuan lihat okey, kalau kita keluarkan saya tengok dekat sini area 100, mungkin dia akan turun dahulu untuk turun pun tak jauh mana lah. Kalau kita lihat dekat sini turun pun dia tak boleh pergi jauh mana pun, lebih kurang area 90% ataupun paling kuat area 85%. Pada saya 90% lah lebih logik. Di area 90% tu insya-Allah dia akan naik balik. Okay, apa-apa pun kita kena tengok graf lah. Di sini dia akan turun dahulu tapi turun dia pun tak banyak, dalam sampai ke level 90 sahaja. Pada pandangan saya lah, saya baca macam tu Okey, untuk UK negatif 0.04%, bermaksud CAD lebih kuat daripada USD tetapi kekuatan dia tu tidak nampak, maknanya setara. Okey, consolidate, nampak tak ada beza langsung. Maksudnya tak boleh jadikan sebagai panduan yang mengatakan CAD ni lebih kuat daripada USD. Macam tu je keadaan dia. Kalau tuan-tuan lihat dekat candle itu ada candle dominan bullish di mana candle dominan itu langsung tak ada siapa boleh lagi pecahkan Market memang banyak sideways sekarang ni tuan-tuan lihat. Cuma tunggu dia break mana-mana arah itu yang dia akan sampai. Okey, untuk USD CHF, U-Share pun negatif 0.11%. Bermaksud CHF tu lebih kuat sedikit daripada USD. Sedikit ni maksudnya macam perbezaan itu tak nampak ketara. Okey, dan tuan-tuan boleh lihat lagi sekali di situ ada dominan candle bullish di mana mana-mana candle pun belum break lagi dengan body. Okey, so
kita kena tunggu candle break dengan body. Jadi bila macam keadaan macam ni, kalau dia boleh break, masa bila saya tengok macam ni tuan-tuan ya, kan CHF tu dia akan turun dulu. Candle tu dia akan turun dulu ke 0.92. Itu area dia akan turun sebelum dia naik ataupun dia turun lagi. Itu. Tapi itu yang dia akan test dahulu sekarang ni. Okey, sebabkan ada beberapa ekor yang panjang di sebelah atas, rejection yang agak kuat di sebelah atas. Okey, menyebabkan dia akan test untuk 0.92. Itu bacaan yang saya nampak lah tuan-tuan kan. Okay, AUD USD positif 0.25%. Okay, maksud AUD lagi kuat pada USD. Tetapi kekuatan dia pun, nak kata kuat sangat pun tak kuat mana lah, tapi okey lah kan, macam okey. Okey, tetapi boleh juga dijadikan panduan. Okay. So jadi bila kita tengok di sini keadaan macam ni, bermaksud kalau tuan-tuan tengok kan, lihat pergerakan dia boleh sampai ke kita tak boleh, dia macam area sini adalah area high volume lah kalau bergerak sekarang ni, area high volume. Kalau tuan-tuan lihat, tuan-tuan pulakkan kan kat situ, area high volume bermaksud kekuatan kalau tuan-tuan tengok support itu belum ditest, resisten yang di atas dia pun belum ditest. Mungkin juga saya tak kata pasti mungkin dia akan naik sekejap untuk test resisten yang di atas, iaitu di area 0.72 macam tu. Kemudian dia akan turun balik cari support yang berada di bawah. Walaupun kita akan lihat graf. Okey, untuk gold pula. Untuk gold. Gold tuan-tuan lihat negatif 0.67%. Sangat-sangat kuat. Iaitu gold lagi kuat daripada USD. Okey, gold lagi kuat daripada USD. Tengok, dia turun kokoh, dia naik pun kokoh. Sekali sekarang dia nak turun balik. Okey, ke manakah dia akan turun? Dia turun pun tak boleh nak turun banyak sangat. Saya tak pasti. Kalau dia boleh break, mungkin dia boleh turun lagi bawah. Mungkin dia boleh turun sampai area 1800. Mungkin ya tuan-tuan. Tetapi area yang akan dia test dulu adalah di level 1840. Itu area yang dia akan turun dulu. Kalau dia boleh break level 1830 ke 1840, area tu kalau dia boleh break, itu area support yang kuat. Area resistance yang kuat. Kalau dia boleh break ke bawah, maka dia akan sampai 1800. NZD USD positif 0.20%. Bermaksud NZD lagi kuat daripada USD. Okey, di sini kalau tuan-tuan lihat, candle yang terbentuk baru-baru ini pun tidaklah kuat mana. Semua dalam keadaan setara. Okey. So di mana candle yang sekarang sedang bergerak pun masih berada di kawasan resisten, iaitu area candle kapit ataupun key point yang sangat-sangat kuat. Jadi dia belum, orang kata apa, kita tak nampak lagi pergerakan. Kalau dari segi kita tengok dari segi Finviz ni kan, currency strength ni nampak macam dia nak naik lagi lah. Tetapi kalau dia naik sekalipun, kalau dia boleh break lah, senang cerita, kalau dia boleh break area candle kapit tu, area 0.6626 sehingga area 0.67 lah senang cerita, kita round up kan. Dia boleh break area tu, insya-Allah dia akan sampai 0.6800. Itu area yang dia akan sampai kalau dia boleh break level yang saya beritahu tadi, key level tu. Okey, sebab apa? Sebab apa dia akan sampai 0.68? Sebab area itu area resistance yang valid, yang belum lagi ditest. Okey. Euro GBP positif 0.48%, hampir positif 0.5, hampir di mana euro menunjukkan kekuatan berbanding GBP. Okey. Kita tuan-tuan lihat di sini. Okey, di situ dia ada rejection dekat point 0.8350. Dia ada rejection dekat situ. Dan rejection itu dia menyebabkan euro naik dengan sebatang tetapi candle masih belum close. Tetapi di sini kita boleh lihat dari segi currency strength positif 0.48%, agak kuat sebenarnya, dan insya-Allah dia boleh naik sampai 0.843. 0.843 lah, lebih kurang macam tu, ataupun paling tinggi dia boleh pergi 0.845 macam tu area yang dia boleh sampai. Okey, so GJ positif 0.16%. So GJ ni kekuatan GBP lagi kuat daripada JPY sebanyak 0.16% sahaja. Tidak boleh dijadikan kayu ukur, betul sebab lebih kurang sama, macam moderate, sama sahaja tuan-tuan. Dan tuan-tuan lihat di situ, kalau kita parti, tuan-tuan tarik trendline secara maya gambaran mata, cik putih dengan mata macam itulah kan, lebih pandang tu, dia ada berlaku rejection dekat situ. Tetapi tuan-tuan kena hati-hati. Di mana bila berlaku correction kat atas akan mentik pasti ke bawah.
Jadi agak berbahaya untuk tuan-tuan buy. Okay. Kalau dia break tuan-tuan punya trend line, tuan-tuan tunggu dia retest kawasan high volume area, tuan-tuan boleh sell. Tetapi kalau dia reject ke atas, tuan-tuan jangan lagi buy. Tuan-tuan cari saya tak sell, ni lebih baik dia tak sell lah. Okay, untuk Bitcoin positif 1.70%, sangat kuat sebenarnya, okey positif 1.8, sangat-sangat kuat. Tuan-tuan lihat area 44283.5, ada satu candle kapit betul dekat area bawah tu. Kalau sekiranya candle ini close dengan body dia melebihi level candle kapit tersebut atau resistance tersebut, maka dia boleh naik lagi. Boleh naik sampai level 5000. Boleh sampai level tu. Ataupun DE tuan-tuan boleh letak dekat 4550 pun boleh. Area situ tuan-tuan boleh tarik untuk BE. Sekiranya dia close melebihi resisten yang berada di atas, iaitu body candle kapit itu, maka tuan-tuan boleh continue untuk buy. Okay. Alright, so apa kata di bawah ni? Euro menunjukkan kekuatan yang paling tinggi sebanyak 0.40%. Okey, diikuti oleh New Zealand 0.24%. New Zealand New Zealand dengan AUD tak lari banyak kan, dia ikut-ikutnya tu je. AUD 0.24% dan alright, GBP 0.06% dan paling lemah sekarang JPY lah. So USD pun lemah sebelah JPY betul-betul tu. Okay, jadi pair yang cantik tuan boleh tengok sendiri lah yang mana tuan nak trade. Tuan boleh baca kat bawah tu Euro USD kan. Itu pair yang betul-betul cantik tuan nak trading. Okay. Boleh Sipas? Boleh Saya dekat sahabat saya untuk indeks dolar. Baik, terima kasih Sifu F. Saya akan sambung dengan pergerakan indeks dolar. Okey tuan-tuan. Loading kejap. Okey tuan-tuan dapat lihat di sini indeks dolar di candle weekly, kita buat top down analysis kejap. So apa yang berlaku di weekly adalah satu test di kawasan previous support di area sini lah. Pada tahun 2016 sampai ke 2018 sepanjang ni pernah jadi support. Dan apa yang berlaku ni satu rejection pada minggu lepas, 2 minggu lepas dengan candle grafik, tapi grafik dia tak berapa strong. Jadi minggu ni kita dapat lihat, minggu lepas kita dapat lihat ada sedikit rejection, dan minggu ni kita tak tahu pattern apa yang bentuk. Kalau pattern sell dia mungkin boleh sama sell, kalau tak dia akan buat saham ni buat candle carpet. So candle carpet dia boleh jadi macam-macam jenis. Sekiranya dia buat candle macam ni, sudah dapat grafik macam ni, dan minggu seterusnya ada candle buy. Minggu seterusnya buat candle sell, next candle tu dia akan cuba cari kawasan resistance, dia akan turun balik. Sebab di weekly kebanyakan pattern macam ni. Tuan-tuan tengok ni point grafik macam ni. Kurangnya grafik kat atas hujung puncak ni, dia akan sideways lama kat sini, mungkin kalau weekly beberapa minggu lah, dekat 2-3 bulan baru dia turun balik. So mungkin kat sini kita terjangkakan price untuk buat parking kat sini dulu, sementara dia nak breakout di candle dominant. Di candle daily masih lagi bullish. Hari ini masih lagi belum lagi close, tapi kita dapat lihat ada bullish presence, terutama di time frame H4. Okey, time frame H4 dia pelik sikit. Sepatutnya dia close ke bawah ni, dia terus sama sell, tapi mungkin dia berlaku gap down lah. Price dia tiba push mungkin dengan perang sangat good. Setelah ni tengah-tengah kecoh nak perang, lepas tu dia buat gap down balik, dia turun. Dan kalau tuan-tuan zoom ke time frame lebih kecil, kita akan dapat lihat sebenarnya ada berlaku sikit rejection. Tapi kita kena faham kat sini rejection kenapa. So rejection yang berlaku di sini adalah disebabkan oleh kawasan, dia test balik kawasan supply ke atas ni. Ini pun salah satu rejection juga. Jadi kita jangkakan dolar H4, sekiranya price action mengizinkan, dia akan test balik kawasan, drop balik lah sampai ke 90, area ke 95. So untuk indeks dolar kita jangka dia akan sampai ke area sini. Alright, bagi saya dia akan drop sebabkan oleh rejection dia kawasan atas tu, dan biasanya dia akan cari key level balik. Kat sini kita dapat lihat ada satu candle grafik. Ini dia punya candle masih belum test. So kat sini bagi saya ada buyer yang masih berminat untuk buy dolar. Kat sini baru dia akan cuba untuk bounce balik, dan seterusnya dia membentuk channel punya price action. Grafik lebih kecil H1 okay, ini ada pada pukul 4 petang tadi ada satu candle sell. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan yang siapa yang rajin tengok dekat Forex Factory,
ada berita mengenai Rusia sudah tarik balik dia punya askar-askar dia dekat dekat Ukraine tu, dan ini menyebabkan USD pun kembali lemah. Tak tahu lah sebab apa, mungkin berita macam itulah. Dan sekarang ni apa kita perhatikan di H1 ni, kita dapat satu price action head and shoulder, head, shoulder left, shoulder right. So shoulder right ni masih belum terbentuk dengan lengkap, jadi kita kena tanda trend line. Dan trend line ni kita temukan bucu ke shadow ke shadow, dan shadow ke shadow biasanya kita tunggu dia break untuk kali pertama, dan baru kita tunggu dia buat pullback. Okay, biasanya buat pullback tu dia akan test balik ke kawasan trend line sebelum dia sambung buat penurunan. Biasanya kat sini dia di time frame lebih kecil, M15 ke M30, dia akan ada satu candle rejection bearish kat trend line. So di M30 lagi jelas head and shoulder dia, cuma kita tak nampak lagi dia nak turun, dan ada berlaku engulfing pada pukul 4 petang tadi. Di time frame lebih kecil mungkin kita dapat lihat price dalam pullback. Tak nampak dia buat kenaikan, correction wave, ini rejection kejap. Mungkin dia nak test balik ke 96.161 sebelum dia turun. Mungkin juga dia tengah cari seller-seller kat atas ni. Ini area supply dia 96.2 ni sampai ke sini. Mungkin kat sini dia nak test mula lah. Kalau tuan-tuan rasa analisa ni tuan-tuan setuju, tuan-tuan boleh kita sama-sama kita cari setup sell untuk dolar. InsyaAllah kita boleh buat profit pada malam ni. So indeks dolar kebanyakan saya macam tu, dia akan buat pelemahan sekejap sampai 95, lepas tu dia akan bounce balik di time frame H1 dan H4. Time frame kecil mungkin dia tengah consolidate kejap untuk cari seller-seller di atas ni sebelum dia turun. Tapi mood dia masih mood bearish. Kalau tuan-tuan guna indikator, cuba cari setup indikator sell lah. InsyaAllah boleh dapat profit. Seterusnya saya akan lihat pair gold. Siapa ada peminat gold ni sudah tinggalkan bentuk love Siapa yang dah tengok. Lain macam bentuk dia sebenarnya, lain macam pula. Jadi kalau tuan-tuan ingat pada minggu lepas kita ada satu setup buy gold, hampir kena stop loss kita, dan price alhamdulillah kena profit lah. Ini kita buat analisa guna price action. Kebetulan apa kita dapat pengajaran daripada sebelum ni, di buat pullback tu di mana. Okay, saya tandakan ni adalah kawasan base, right? Tapi dia buat breakdown pullback ke kawasan betul dekat kawasan key level, okay, 18.20 ni, yang mana dia pernah buat satu candle break dan ada candle kapit kat sini, dan ini diambil buyer kali pertama. Ada kata apa, demand bawah ni, dia ambil buy kat sini, dia terus naik. Yang saya tanda kat sini sebenarnya di take profit saya ni adalah di weekly punya level lah, weekly punya level dari sini. So tak target jauh. Dan pada hari ni insyaAllah saya akan cuba cari setup untuk sell, sebabkan ada berlaku satu engulfing. So engulfing yang ni di H4 ya. Sebab tuan-tuan pasal dia reject trend line. Saya ada tanda trend line ni. Trend line ni ada kat mana? Kita kena zoom out balik, sebab ni saya tanda di time frame besar. So di weekly kita nampak lah. Ini dua shadow, sebenarnya di daily lagi jelas. Di daily ada dua shadow yang kita sedang buat dia bentuk huruf apa ni, bukan huruf pula, dia bentuk serobong ni. Dan ini satu breakout. Daily sekiranya daily sell pada hari ni, esok insyaAllah dia akan jadi satu lagi setup sell. Sebab apa? Dia masuk balik ke dalam channel ni. Sekiranya masuk dalam channel ni, kita jangka dia test at least ke dalam candle sell yang paling last lah, dekat sini 1804 ataupun 1796. Kalau candle pada hari ini masih bearish dan dia close di dalam trend line. Okay, ini menunjukkan trend line ni tak mampu hold lagi buy, dan dia akan naik semula. Manakala di time frame lebih kecil, H4 ada candle graphing. Kat sini ada, orang kata ada area untuk supply. Okay, ada supply orang tengah letak sell. Biasanya trader tengah letak sell, trader besar, jadi mungkin dia akan reject area ke situ balik. Kalau tak mampu close dalam ni, dia akan masuk sini balik. InsyaAllah dia akan menonton balik.
Kat sini kita tengah tunggu dia buat setup sell lah. Kalau tuan-tuan nak sell di H4, pastikan pada candle sekarang ni dia tak mampu close dengan candle bullish. Maksudnya pukul 1 nanti Kalau candle bearish, tuan-tuan boleh turun instant sell lah. Dan target kita kat mana? 18.34. Kat situlah saya punya target. Kalau nak sell, jadi nak bagi signal sell sekarang ni tak nampak lagi setup sebabkan oleh price tengah gerak. Kalau saya nak sell, saya suka letak di area-area yang macam ni. Sebab saya tak stop loss saya dekat kawasan yang pernah jadi kawasan resistance sebelum ni. Kat situ. So, kalau tuan zoom ke H1 kat sini lah ada. Kita boleh zoom sikit. 18.80 dia naik. Dan di H1 nampak gaya ada rejection Tapi adakah ini rejection solid? Bagi saya masih belum solid. Shadow panjang kat atas ni. Kena tunggu dia betul-betul keluar candle yang solid untuk jadi buy di time frame lebih di H1, baru kita boleh kata dia akan jadi buy balik untuk test balik ke area base. Sini base. Tuan-tuan nampak rasa-rasa tuan-tuan kena ikut base. Tak kena base boleh reply di orang komen So kat sini base, kat atas ni pun base. So dua-dua tempat dia akan parking, dia akan main balik. Mungkin kat sini dia ambil seller kat sini buat kali pertama, baru dia turun balik. So ni antara dua tempat yang tuan-tuan boleh layer sell lah. Tempat pertama ni, tempat kedua. Okay, target adalah 50 pip dah belah-belah boleh kot untuk gold. Kalau tuan-tuan tak sell kat situ. Dan variable kecil, dia tengah buat base kat bawah ni, biar tu. Tapi apa yang kita tahu adalah ini base yang sebelum ni. Base dia, kalau tuan-tuan tengok base dia makin lama makin naik yang untuk sebelum ni lah. Makin naik dari sini. Engulfing di H4, engulfing H4, base masih belum nampak, tapi saya jangkakan dia buat base kat sini lah. So saya jangkakan dia akan buat base kat sini, menunjukkan base dia lagi rendah pada previous base. Ini menunjukkan price mood dia nak turun, cuma kita tunggu dia buat lower high. So lower high, pastikan dia buat base juga kat sini, baru kita boleh letak entry dulu dengan sell dengan kata stop loss yang nipis, disebabkan oleh kita tahu yang kita dapat lihat lah rejection di area-area sini. Dan frame kecil nampak dia nak naik, tapi berlaku rejection kuat jugalah pada M15. Dan bagi saya dia akan main malam ni, dia akan main dalam ni saja, tak banyak. Tuan-tuan nak trade gold pada malam ni, saya tak berani bagi signal lagi lah. Sebab ini saya tak nampak pace dia nak buat apa. Dia nak sama ada dia buat sambung turun atau buat sambung naik, buat patah balik. Okay, dua kemungkinan untuk gold. Jadi dari segi pada Asia tak nampak dia nak pergi mana lagi. Boleh Sifat? Alright, saya akan pass balik ke Sifat. boleh Sifat, okey. Terima kasih Sifat untuk gold Gold tak nampak benar lagi. Gold dan index dollar. Untuk time frame kecil, time frame besar nampak dah. Tengah-tengah sini. Okey. Alright, terima kasih Sifat untuk pack gold yang diberikan. Alright, so saya akan share tuan-tuan untuk pair apa yang tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh request. Kalau tak saya akan ikut flow lah. Buat USD Sifat. Buat apa? Buat DJ ke? Buat USD kan? USD lah. Okey, tapi sebelum tu kita akan review dulu kita punya entry sebelum ni. Okey. Alright, so kita ada satu. Kita review sekejap Okey, UCAT itu kita ada bagi signal. Tuan-tuan boleh di mana ikut. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Stop loss ke apa ni? Stop loss dulu ni Okey tuan-tuan, maknanya dia celup kaki Sifat. dia celup tuan-tuan. Nampak? Tu kata nasib, tapi tak apa, stop loss kita tipis, tapi sikit je tuan-tuan. Tapi macam mana pun kalah tetap kalah. Kita orang kata apa? Trader gentle. Nampak tuan-tuan? Dia celup ekor je tuan-tuan. Tu yang I geram tu. Lepas tu dia terus mencanak naik. Tak apa tuan-tuan, tak apa. Orang kata stop loss kita macam tu lah. Kalau yang mana kita main stop loss kan, macam tu lah keadaan dia. Jadi tak ada masalah. So tak apa ni kita gagal sebab dia tercelup dan baru dia naik. Kalau kita tak celup dia naik, untung. Tak apa tuan-tuan, ni gagal gagal. Gagal tetap gagal. Kita mengaku saja. Ni dia celup kaki dan kita kena stop loss. Okay. So kita padam. Benda gagal ni tak boleh simpan lama tuan-tuan. Dia jadi bahaya.
So biar padam. Kita tengok kepada pair seterusnya. Alright. So apa ni? USD CAD apa jadi? Gagal ke apa? Okey, nampak? Alhamdulillah tuan-tuan. Kita entry dekat sini. Nampak dia naik kena kita punya BE dulu. Nasib baik nampak. Nasib baik dia celup dekat BE. Ini nasib dia celup dekat BE tuan-tuan. Lepas tu baru dia turun kan. Tapi dia turun daripada keadaan consolidate lah belum lagi. So alhamdulillah nampak rezeki Allah tu adil. Tadi kena soalan, ini dia celup BE. Alhamdulillah nampak tuan-tuan. Kita ni trader, okey. So buat celup-celup ni kita tolak tepi lah sebab biasalah macam peperangan ni sebab dia berlaku ekor akan muncul Tak habis ke semua no? ekor mana-mana akan muncul ni biasa. Alright, so nampak tuan-tuan? Nampak kita entry di sini. Nampak tuan-tuan? Tetapi tak dan sampai ke area okey 61.8% ni. Dia terus naik kena stop loss, okey. Alright, so okey, kita entry. Kena stop loss dulu tuan-tuan sebelum dia turun. Nampak turun tu cantik dah, betul dah bacaan kita turun. Tetapi disebabkan kita stop loss kita yang keding sebab kita tak ada jangkau tuan-tuan sebab apa? Dia naik melebihi area 100 ni. Area 100 tuan-tuan. Nampak ekor dia tu. Dia ambil cari stop loss tu no? No, memang dia cari stop loss baru dia turun. Memang tarik sama banyak lah kan. Tetapi memang peperangan ni kan dia membuatkan ekor tu. Volatile lah kata volatile. Volatile untuk yang mana trading yang menggunakan stop loss, tuan-tuan kena hati-hati lah. So benda macam ni, tuan-tuan tak boleh nak dielak. Tak rezeki lah kan. Tak ada rezeki nak buat macam mana. Okay. So kalau tuan-tuan pakai P endurance, kalau tuan-tuan punya management kuat, ada tu mana. Okay, tak apalah kita kira kat mana kita trade ada stop loss, kalah lah. Okay, maknanya gagal. Itu gagal sebab dia celup kat atas. Okay, gagal. Tak apa. Nampak ini adakah gagal, adakah ni. Peperangan sebab tadi nak buat apa. Nampak tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, sempat juga kena kita punya area DE kita dah sampai 1.61%. Alhamdulillah, tahniah kepada siapa yang ikut, dapat dululah untuk BE siapa yang cekal tu BE, lepas tu dia turun balik, dia main kat area sini pula. Nampak area ni high volume ni sangat kuat tetapi dia dah tercelup sedikit. Okey, so seri lah, 2 profit, 2 rugi. Okey, tak apalah. Nampak macam mana? Okey, untuk counter kita counter balik tuan-tuan, kita counter sama-sama insya-Allah. Alright. So tak ada masalah benda-benda macam ni, benda ni orang simple lah untuk trader juga lah. Tak ada apa sangat lah makanan trader cakap benda-benda macam ni. Alright. So Siapa tadi kata nak selesai buat pay mana tadi tadi? Mana-mana boleh GJ ke GU ke? Okey. Kaitan dengan gajah lah. Gajah. Jadi saya buat pay berkaitan dengan gajah. Di mana ada G dia semua saya buat. Okey. Alright. GBP. Bolehlah. GBP AUD. Saya kata yang mana ada G semua saya nak buat. Alright. So lepas saya buat GBP AUD juga macam mana pun. Okey, DH4 tuan-tuan. Lagi satu nak beritahu, jangan mengalah tuan-tuan bila kata kita orang kadang-kadang kita terkena stop loss sedikit tu, benda tu biasa. Mengajar kita erti jangan mengalah, dan satu lagi mengajar kita erti orang kata money management yang cukup. Maknanya kita beritahu mana duit kita tak boleh tahan tu, tak boleh tahan, kita kena tahan macam ni. Okey, tuan-tuan boleh buat kajian lah sedikit demi sedikit, insya-Allah. Tuan-tuan akan tahu kekurangan tuan-tuan dan tuan-tuan boleh cuba perbaikinya, insya-Allah. Money management tuan-tuan pun dah pukul dan tuan-tuan insya-Allah boleh sustain dalam bidang trading ni. Okey. Sebelum tu sudah cerita banyak lebar apa semua. Kita combine sedikit hari ni dengan trendline ya tuan-tuan. Combine sedikit saja dengan trendline hari ni. Tak coy. Nampak sikit selalu saya buat support resistance, Fibo kan, hari ni kita combine sedikit dengan trendline supaya nampak ada perubahan. Perubahan sedikit dalam plotting Untuk trader baru ni dia kata, oh ya, tak boleh ni ada berubah kan. Okey, so macam tu saya buat simple saja tuan-tuan. Jadi bila keadaan jadi macam ni, apa yang saya selalu buat adalah tukar kepada line chart. Okey, line chart saya buat supaya saya nak cari kawasan support dan resistance dia. Apa tuan-tuan buat macam ni kita dah dapat macam tak apa dah. Support dan resistance dia. Okey, kat mana support yang resistance yang belum lagi dia test. Okey, tuan-tuan kena faham dekat sini keadaan dia crucial bila berlaku perangan macam tu, nak berlaku perangan bukan berlaku lah. Baru orang nak perangan dia kan crucial. So di sini adalah kawasan support yang sangat-sangat kuat di mana dua ni pun belum boleh break.
sekiranya break, pergerakan yang dia akan teruskan adalah sini. Area sini dia akan sampai. Tetapi adakah dia sempat sampai sebab area sini berada di area trend line. Okay. So yang paling hampir kita nampak adalah resisten ya. Iaitu resisten yang terhampir belum lagi ditest adalah area di sini. Dan DE dia adalah area sini. Candle kapit dia nanti kita akan convert pada candle, tentu akan nampak kenapa saya draw macam tu. Okay, ini saya tukar pada warna biru tuan-tuan. Alright. So, bila kita tukar balik kepada candle, tuan-tuan akan nampak kenapa tuan-tuan akan nampak kenapa saya plotkan macam ni. Okey, jadi keadaan sekarang ni kita tengok balik kalau kita tengok GBP dengan AUD, siapa yang lagi kuat? AUD lagi kuat pada GBP. Kalau kita tengok dekat orang kata strength, currency strength okey, GBP lagi kuat daripada AUD kan. Okey. So dia dikatakan dia akan naik, betul. Dan sekarang ni kalau tuan-tuan lihat, kekuatan dia untuk naik adalah lebih tinggi pada dia turun lah, sebab sini ada very high volume area kalau tuan-tuan perasan. Dua kali test dah. Kalau dia break memang dia akan sampai ke sini lah, ke area trend line ni. Betul. Jadi untuk sekarang ni saya masih juga degil. Ya, masih juga degil tuan-tuan, nak bagi juga signal kat tuan-tuan ni. Bagi, Fai, bagi. Nak sangat tu. Geropok lah minta. Nah, ni cerita degil sangat ni orang Sifai kata kan. Nampak lepas tu tiba-tiba boleh nak tekan. Kan? Jam terus. Itu yang lagi degil tu. Okey. Boleh sekejap Okey, yang dekat sini patutlah tak boleh tekan. Okey. So, kita akan buat kita akan bagi untuk buy setup. Okay, jaga MM masing-masing ya tuan-tuan, jaga MM saya cakap. Okay, dan DP tak jauh mana pun, dekat sini je. Trading macam tu lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tengok yang paling rendah untuk stop loss itulah. Okay, sini atas sikit boleh. Tu tak apalah, kalau macam ni keadaan tak macam kita cari lagi dia punya area resistance yang paling hampir dengan dia. Convert balik pada line chart. Simple je tuan-tuan, trading tu simple. Okay, tuan-tuan hanya perlu keberanian dan knowledge yang cukup. Tuan-tuan pastikan, macam tulis tu maksudnya ikut teknik masing-masing kebiasaan supaya tuan-tuan boleh pastikan ke mana arah tuju dia. Yang mana dan berapa persen tuan-tuan berani ambil risiko. Okey, di mana di sini juga saya letak ke sini kalau tuan-tuan nak lagi confirm kan. Tuan-tuan boleh matchingkan juga. Okey, bila kita lihat macam ni kan tuan-tuan, kita lihat macam ni, kita tengok tak mana dia blessing tuan-tuan, tak mana. Jadi, okey, kita boleh lihat area sedang dekat adalah area 100% kalau kita tarik dari sini. Tetapi kalau tuan-tuan plotkan daripada sini ke sini, alright, tuan-tuan plotkan, okay. So area yang saya tandakan tu, alright. Tuan-tuan plotkan area yang saya tandakan tu. Sekejap, saya akan tukar kepada line chart dulu. Line chart dulu. Supaya saya nak plot dengan lebih cantik Ini, right, ini. Dan di sini. Okey. So bila kita tukar kepada line chart, tuan-tuan boleh lihat dia punya pergerakan ke yang saya tandakan hampir 161.8%. Jadi di sini tuan-tuan boleh letak TP tuan-tuan. Alright? Okey. Alright. Okey, so tuan-tuan so tuan-tuan letak TP tuan-tuan dekat area sini, area saya tandakan pun dah kira selamat lah kalau tuan-tuan tak nak letak dekat 161.8%. Boleh letak dekat area yang saya plotkan tu, area resisten yang hampir. Dan untuk stop loss tuan-tuan boleh letak di area sini. Nampak iaitu 1.89090. Area yang tuan-tuan boleh letak. Okey? Nampak So ini untuk saya, tuan-tuan standby buy dan DE tuan-tuan jangan lupa di area yang saya tandakan. Okay, untuk G gajah yang pertama. Gajah yang kedua, Gajah. GBP CAD boleh sebenarnya? Boleh GBP CAD. Alright. Okay, untuk GBP CAD, alright. Okay, kita tengok sama-sama tuan-tuan. Kita buat sama-sama. Kita tandakan juga trend line dia. Tandakan trend line dia di candle pun boleh. Okay, tandakan saja. Alright, ini kalau tuan-tuan lihat alright, kita tarikkan. Macam panjangkan sikit. Okay, lepas tu saya akan combinekan dengan support resistance. Okay, di sini ada beberapa area. Dan pada saya area tu
kecil dalam keadaan consolidate juga, tetapi masih boleh kita kata ini dia punya resistance tak valid lagi. Ini area resistance yang masih valid, okey. Yang valid lah, area situ area resistance yang kuat dan valid, okey. Untuk area support kat mana yang valid adalah di sini, okey, area high support yang kuat juga. So, mungkin area sini yang dia akan patah balik. Okay, dan di sini adalah area supportnya sangat-sangat valid. Jadi saya convert kepada merah. Ini pun saya convert kepada merah. Alright. So macam mana keadaan dia tuan-tuan? Kita tukar balik kepada candle kita tadi. Okay. Bila kita tukar balik kepada candle kita tadi, kita besarkan macam tu. Okay. Jadi di sini tuan-tuan kita kena cari lagi satu area support dia yang mungkin akan kalau dia break ini dia akan sampai ke mana? Dia akan sampai ke mana? Iaitu di sini. Okay, kalau dia break trendline itu, tuan kena alert untuk nak letak tuan punya TP tuan. Okay. So, tuan-tuan, ini berada di area trendline. Okay, sekiranya dia ada beberapa kebarangkalian, tetapi untuk dia nak turun sangat tinggi lah. Sebab apa? Sebab di sini adalah correction wave ke atas. Di mana dia akan membentuk impasah lah. Impulsif dengan masa jadi impasah juga. Impulsif wave ke bawah impulsif wave ke bawah, minta maaf tuan-tuan, saya tersasul sedikit. Alright, so macam ni keadaan dia. Sekiranya dia boleh break, insyaAllah dia akan turun sampai sini dulu dan dia akan retest di area high volume area itu, area sini, dan insyaAllah dia akan sampai sini. Itu sekiranya dia break. Kalau dia tak break, apa jadi? Kalau dia tak break, dia akan naik sampai sini sahaja dahulu. Okay? Sebab ini adalah area resisten dia yang kuat. Yang kuat tuan-tuan. Itu dia akan naik. Okay, dia ada dua kemungkinan. Tuan-tuan tunggu dia break, tuan-tuan nak entry, tunggu dia patah balik dekat area sini. Dan di sinilah point yang cantik untuk tuan-tuan nak entry sell. Tunggu dia break trendline dahulu. Okay, ini point yang cantik untuk entry sell. Boleh sahabat, saya pass kat sahabat saya dululah, insyaAllah. Baik, terima kasih F. Okay, sama-sama. Okay, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Okay, 11 malam memang kita cantik nak tengok sini-sini yang mungkin ada kita set up pada malam ni ya. Jadi untuk gold nak kata sell sekarang ni dah harga tengah jalan. Maknanya tak nak set up lagi ya. Gold sebenarnya satu rejection dia tengah buat base kat sini. Kita tak tahu nak pergi mana lagi. Ada dua cara dia boleh naik. Gold biasanya kita tunggu dia naik sebab orang kata dah masuk waktu IT trading. Itu bulan 1 ke atas lah. Dia akan buat macam tu biasanya. So untuk gold nak kita buy. Tak nampak lagi lah dia reject lah key level. Saya tunggu dia reject level-level sini lah. Dia kalau sudah sampai ya. Saya gold masih belum sampai lah CPF. Tak sampai lagi. Lagi saya dia boleh turun lagi lah kejap untuk sampai ke area situ. Like lu ni pinball candle H1 rejection kuat, cuma H4 tak close lagi. H4 pada sebelum ni mungkin menunjukkan satu sell yang strong sell. Dia strong sell, dia akan untuk H4 dia punya next base yang resistance key level sebelum ni 18.35 boleh sampai ke situ. So time frame kecil kita fokus untuk sell. So kat mana kita nak sell? Okey, sini ada base sebelum ni kita padam. Tuan-tuan nak entry, ini menunjukkan satu rejection pada base sebelum ni. Tuan-tuan boleh letak stop loss dekat 1860 lah stop loss. Dan tuan-tuan boleh letak TP ke, kita skip ni lah 1834 kat sini, insyaAllah ada 1836 macam tu. Kat sini tuan-tuan boleh buat profit dekat gold, insyaAllah. Sebab apa ni satu rejection kuat, kalau kita entry ada peluang untuk kita dapatkan keuntungan kat sini ya. Okay, saya letak saya bagi short position saya kat sini. Kita ambil cut price. Setup ni 1:1. Kalau tuan rasa tak cantik, tak entry lah. 1:1 biasanya orang tak berminat. Orang minat 2:1 dan sebagainya.
Untuk minyak, alamak, CPF minyak. Minyak dia turun lagi CPF. Tapi dia nak turun sampai mana? Okay, saya bagi satu area yang mana price boleh memantul balik. So di sini tuan-tuan letak buy limit 88.0. 88.08 buy limit di sini. Bagi saya minyak akan sentiasa naik lah. Bayar minyak turun. Okay, memang dia akan turun. Tapi area sini dia akan bantul balik. Apabila 00 stop loss kat mana? Stop loss di 8717. Dia akan bagi saya dia akan cuba untuk turun dulu. At least sampai sini dia akan bounce balik ke sini lah. So kat sini TP kita. Sebab apa sini saya ambil TP kat sini? Sebabkan di sini adalah pernah menjadi swap zone. Pernah buat base kat sini. Berlaku breakout ke bawah. Jadi resistance. Resistance kedua. Dan naik jadi base kejap. Dan pernah jadi support. Pertama support tak kejap. Breakout. Ini adalah peluang untuk kita sell. So kalau tuan-tuan nak sell, mungkin sell limit dekat tempat sell letak TP lah. TP untuk buy di bawah tu. Better kita buy lah daripada kita sell. Sebab time variable besar. Memang kalau tuan-tuan pasal MA ke apa, adalah bullish ya. Bullish pattern yang turun ni hanya sekadar correction. So kalau buy kat situ, stop loss kita kat sini. Right, buy kita kat sini ya, tuan-tuan. Malam ni kita bagi setup yang kedua untuk minyak. So saya bagi satu buy long position. Kat ni dia win rate dia lagi sedap kot. Saya tak tahu bila akan sampai. Tapi kita letak je buy limit sini. Stop loss kat bawah. Kalau kena hari esok Khamis kita akan share balik result kita. Ni setup cantik. Dalam 2.1 ni sebuah satu stop loss kita 83 pip, TP 180 pip untuk minyak. Right, M50 setup, M30 setup. Alright, ada sebarang pen untuk kita tengok pada malam ni kah? Kalau ada, tengahkan di ruang komen. Seterusnya, alright, UJ sudah sampai di kawasan resistant. Ini dia tengah buat correction naik atas dan so dia akan sell. Tapi sell ni kita kena tunggu dia buat satu candle sell rejection. Macam candle macam ni. Kalau tuan-tuan aja monitor di M30 ni, tuan-tuan akan dapat setup. So UJ sell. Ni macam ada candle sell macam ni kat atas ni, dah cantik. Ya, tunggu dia buat pada candle ni, mungkin dia buat candle sell. Tak apa, satu dua candle lagi dia buat candle sell. Dia akan turun balik ke sini. At least lah. Kalau dia buat correction balik lebih, tuan-tuan boleh. Maksudnya dia dah break trend line. Dia akan test balik. Kalau dia nak test, kalau tak mau test, dia akan sambung turun bawah. So next target adalah di bawah ni lah. Kalau dia mampu turun bawah. Untuk UJ. UJ saya target sell. Tapi masih belum ada signal. M13, M15 masih bullish. So area-area ni saya expect dia akan patah balik. Area-area sini dia akan patah balik. UJ tuan-tuan boleh buat marking apa. USD CHF nampak gaya nak turun tapi dia patah balik masuk dalam trend line. Yang dikata pair sideway lah. Dia buat pattern ni saya tak berapa suka sebenarnya nak trade. Sebab apa? Kita tuan-tuan boleh tengok lah. Dia buat pattern macam mana? Pattern mengembang headphone. Okay. So headphone ni kita tunggu dia price stable dulu. Kita tunggu dia buat base baru kita entry. Jadi CHF kita biar. USD CAD bullish. Tak nampak setup. Ini price tengah jalan berapa pergi dah. NZD JPY dia target dia akan naik, cuma mungkin sekarang dia tengah turun kejap. Alright, kita boleh letak entry kat sini, TP buy kat sini di kotak yang saya sediakan tu 17 TP kita kat situ NZD JPY. So apa, first kita dapat lihat setup hand and shoulder, level lebih kecil, hand and shoulder terbalik lah. So ni buat base panjang, decline, dan ini sudah berlaku breakout, dan ini bagi saya satu test yang cantik. Cuma masih belum close, apa-apa boleh jadilah. Dan next target saya adalah dia test kawasan stop zone. Pernah menjadi resistant, pernah menjadi support, berlaku breakout, masih belum test. Jadi sini adalah target yang cantik untuk kita buy.
Okay, saya dah share beberapa setup yang quick setup lah untuk jadi JPY. Kita akan share pada pagi minggu depan lah. Minggu depan kita hari Khamis je ha. Boleh. Hari Khamis kita tengok balik long position kita bagi kat sini gentle. Lepas price tengah jalan, stop loss saya kat sini. Win trade ratio saya masih cantik 2.31 kalau saya entry lah ni. 40 pip, TP stop loss 17.3 pip. Tuan-tuan boleh entry lah kalau tuan-tuan rasa boleh ikut. Okay, beberapa setup kita share. Gold ada, minyak ada. Minyak buy limit. Minyak buy limit kita rendah. UJ tak nampak lagi setup. Kalau tuan-tuan nampak berlaku yang grafing, ada kena sell kat ni. Tuan-tuan boleh sell. USD share tak setup. USD CAD pun tak ada setup. Jadi USD CAD mungkin ada kot. Tapi kena zoom dulu jauh. Ni tak nampak lagi. Ni sebatang ni apa-apa boleh jadi ni bahaya. Baru bozo siap. NZD JPY nampak macam nak buy. Jadi saya dah bagi signal. NZD USD. So NZD USD apa yang berlaku sebenarnya sini adalah kawasan support kalau tuan-tuan buy. Stop loss kita kat bawah ni. Sebab apa? Ini pernah jadi support. Kita jangka dia akan reject. Tapi bila kita reject, kita tak ada target jauh. Okay, dia akan test balik ke key level. Sini juga. So jadi saya jangkakan dia akan kuat balik kat sini. Tuan-tuan nak entry lah ni pun boleh kot. Kita bagi insyaAllah pada hari Khamis kita akan lihat. Cuma saya tak tahu apa cantik. 22 pip TP, 25 pip stop loss 0.89. Apa kita tinggal Geo. Saya letak sell limit, kena stop loss. Lepas tu dia turun, kena TP pula tu. Sedih tu. Okay, untuk GJ. Nampak macam mana dibayar tak apa. Macam mana Dogaan. So untuk GJ sebenarnya ni saya tak buy sebenarnya tuan-tuan. Okay, sebab apa? Head and shoulder terbalik lah macam ZD tadi. Head and shoulder terbalik. So ini satu test balik. Ini bagi saya dia akan naik. Sebab kita yakin kita bagi juga buy long position kat sini. Stop loss kat sini. TP kita kat ni. Ratio kita 1.7. 77 pip. TP stop loss 44 pip. Okay, kita akan tengok hari Khamis macam mana. Euro USD jangka naik. Head and shoulder terbalik juga. Nak entry stop loss jauh sedikit lah. Biasanya orang target entry stop head and shoulder kat sini. Okay, dah stop loss kita kat sini lah. Ni pun bayar agak. Tak apalah. Kalau kena tak kena tak pi lah. Right, current price kita bagi entry. TP kita kat resistance. Kita akan lihat pada hari Khamis. Resistance sebab apa? Bukan resistance. Saya target dia masuk ke swap zone balik. Macam saya sebut swap zone. Masa tuan-tuan boleh faham kot swap zone tu apa. Pernah jadi base. Sekarang ni dia buat resistance pertama dia tak sampai lagi. Jadi ada peluang untuk turun. Dan price action yang kita nampak kat sini adalah satu bentuk head and shoulder terbalik. So kat sini jangkakan mungkin dia punya head and shoulder terbalik kat sini. Jadi kita jangkakan perasakan naik untuk Euro USD. Beberapa setup yang saya share. Jadi tuan-tuan kalau ada money management cantik, tuan-tuan boleh follow lah. Gold kita terdapat setup lagi. Alright, first saya punya signal saya pukul 11 setakat ni. Mungkin Sifat nak bagi signal sikit. So macam mana? Okey, saya boleh bagi satu lagi lah untuk para pendengar kita. Ya. Okey. Betul lah, hanya ramai Sifat. Alhamdulillah. Ramai ni Okey, tuan-tuan, saya akan bagi pay gajah juga bagi memandangkan GU Sifat dah buat. Sifat dah curi gajah saya. So saya buat pay GJ lah tuan-tuan. Alright. So GJ GJ dekat sini. Kita tengok Okey, sekarang kita kena tengok dia punya strength. GBP dengan JPY. GBP pun lemah, JPY lagi lemah, tapi keadaan dia setara lah, seakan-akan sama. Okey, tetapi macam mana pun, di sinilah maksud
dekat area bermaksud dekat area high volume ni, kalau dalam keadaan tengah berlawan lah, sama ada nak naik ataupun nak turun di area sini. Okay, jadi sini betulnya satu dominant candle, okay, di ekspor. Okay, tak ada masalah. Okay. So, tuan-tuan, bila jadi keadaan macam ni, apa yang perlu buat? Kita buat benda yang sama. Benda yang sama yang selalu saya buat. Okay, apa yang kita nak buat adalah kita ambil macam ni. Okay. Sebab sekarang kalau ikut trend line, okay, kalau kita nampak macam gambaran kita macam dia dah break, betul. Dia dah break dan dia sudah test, betul kan tuan-tuan? Kalau saya salah, tuan-tuan tolong betulkan. Nampak kan, dia dah break dan dia sudah test, lebih kurang macam tu lah. Jadi dia dah break dan dia sudah test, okay. Dia sudah test, okay. Adakah dia akan turun lagi untuk sini atau macam mana? Okay, tuan-tuan kena faham. Ini correction wave ke atas. Dia akan bentuk impulsif. Jadi saya kata di sini sangat berbahaya untuk tuan-tuan nak buy, betul. Tuan-tuan cari setup sell. Sebab apa setup sell lagi baik? Sebab macam mana pun dia akan turun. Okay. So dan dia membentuk satu lagi. Okay, bila jadi keadaan macam ni, macam mana tuan-tuan nak tahu keadaan dia? So di sini ke di sini, di sini ke sini, okay, kita boleh tarik fibo. Saya buat dengan tuan-tuan satu-satu supaya sama-sama kita belajar lah. Sama-sama kita sama bincang, bukan belajar. Kita bincang, kita bagi idea, kita bagi tuan-tuan buat design. Kita tarik fibo. Alright, bila kita tarik fibo, kami turun lagi fibo. Fibo saya, saya panjang sikit tuan. Okay, macam tu. Ini saya marah, saya kata fibo saya. Okay, that. Okay, baik, tak apalah. Tak apa, sekarang sebut nama fibo saya macam mana pun. Jual nama kawan. Okay, tuan-tuan tak apalah macam mana pun. Tuan-tuan tengok dia turun dan dia reject di 50%. Memang betul-betul 50% yang dia reject. Betul tak? So, maka dia akan naik untuk test balik area 78.6% iaitu area yang dia akan test betul pada trendline ini. Okay? Ataupun area sini. Dia boleh test dua area sama ada area sini ataupun area di sini. Okay. Bila jadi keadaan macam ni, macam mana tuan-tuan nak tentukan pergerakan dia? Kita convertkan dia kepada line chart balik. Okay? Pada line chart balik. Okay, tuan-tuan cari, tandakan mana kawasan support resistance yang tuan-tuan rasa berlogik lah dia akan jadi. Okay, ini adalah kawasan resistance yang dia perlu test lagi. Tetapi sekarang dia sudah break. Okay, ke manakah tuan-tuan rasa yang dia paling valid? Yang ni adalah support yang kurang valid dan yang valid adalah di 50% semula. Okay, 50% ni adalah support yang valid Tuan-tuan tarik, ini adalah area support yang sangat-sangat valid. Okay, so kita dah dapat dua keadaan. Satu resistance dan juga satu support. Okay. So bila support ni sudah berwarna merah lah kan. Okay, bila jadi macam ni, tuan-tuan convertkan balik kepada video. Okay, candle. Candle. Alright, so bila dia naik atas, tuan-tuan lihat dekat trendline itu ada rejection dan akan sampai di level 78.6%. Okay, bermaksud sekarang ni kalau tuan-tuan lihat kita ada dominant candle. Okay, yang pertama yang kita ada dominant candle bearish yang sebelum ni iaitu di sini. Tetapi dia tak berjaya break di bawah sebabkan oleh ada area support yang sangat kuat, maka dia naik atas. Pun dia break balik dominant candle bearish ni. Tetapi dia masuk semula dan membentuk satu lagi dominant. Candle dominant ni panggil candle dominant bullish. Okay, candle dominant bullish ni di dalam dia ada candle bearish. Okay. Tetapi tuan-tuan kena faham di mana candle bullish ini terbentuk dan dia reject satu trendline ini. Okay. Bermaksud kekuatan untuk dominan ini masih ada, masih kuat. Okay. Dan apa yang boleh saya katakan adalah ini saya nak bagi satu entry yang orang kata kita kena firm lah dengan jiwa kita. Kalau kita rasa itulah, kita nampak itu. Okay. So 50% tuan-tuan tengok support di sini. Dan tuan-tuan letaklah dia punya tuan-tuan stop loss dekat atas sini, tak apa, sikit pun tak apa. Dan tuan-tuan kena faham jangan ambil ratio yang macam ni, sangat tidak cantik bila tuan-tuan dah confident dia nak turun, tuan-tuan cari lagi satu area support. Itu saya nak beritahu, jangan buat ratio macam ni. Ratio macam ni adalah sangat tidak cantik. Ratio yang cantik adalah di sini, ini adalah support yang sangat baik support yang sangat baik dan juga berada di 38.2, memang tepat level dia tu 38.2. Okey, jadi tuan-tuan boleh tarikkan di mana yang area kita confident turun tadi, tuan-tuan jadikan dia sebagai BE. Itu cara tuan-tuan nak letak untuk trading bukan letak TP. Ini area sini kita buat BE. Faham Okay, mudah-mudahan apa yang kita share hari ini ada manfaat kepada tuan-tuan semua. Boleh mana? Boleh. So saya rasa setakat itu sajalah sharing saya untuk hari ini untuk Play Gajah. Okay, so sama kami dua orang ni orang kata kami just share idea je kan. Kalau kata tuan-tuan rasa benda tu betul boleh kena lah, jadilah kami sama lebih kurang, tuan boleh ikut. Kalau anda kata ada macam tak kena,
Janganlah ikut. Okey. Janganlah ikut, buat pertimbangan sendiri. Sebab tuan-tuan pun bukan orang macam orang kerja malah mungkin lebih hebat daripada kami berdua. Kami ni bukan siapa-siapa. Hanya boleh sekadar boleh share idea. Betul Sifai? Yes, Fai. Okey, jadi so Sifai ada nak cakap apa-apa kan? Tak ada apa lagi, Fai. Tak ada apa. Okey, jadi di penghujung lah. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan daripada kami berdua. Terima kasih semua yang kita bersama kita live pada hari ini. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.